tetapi akidah yang sahih, yang sebenar, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebut oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Apabila diriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi berkenaan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib adalah merupakan menantu kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi. Abi Hurairah adalah sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhr, berasal daripada Yaman, meninggal dunia pada tahun 57 Hijrah. Kata Abi Hurairah dalam hadis, ketika dia duduk dalam satu perjalanan untuk berehat dan dia dijemput untuk makan oleh sekumpulan para tabi'in, maka mereka memanggang seekor kambing. Mereka panggang kambing masywi, kambing panggang. Fabaka Abu Hurairah, maka menangis Abu Hurairah tengok pemandangan tersebut. Maka mereka tanya Abu Hurairah, adakah kamu menangis sebab teringat api neraka? Kata Abu Hurairah, bukan, tetapi sesungguhnya aku menangis kerana aku melihat bagaimana kehidupan Nabi SAW. Baginda tidak pernah kenyang walaupun sehari. Kata Abi Hurairah, aku teringat kehidupan Nabi SAW. Baginda tidak pernah kenyang walaupun sehari. Dan sebagaimana kata Sa'id bin Al-Musayyib dalam riwayat berkenaan dengan rumah Nabi SAW, apabila Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik telah merobohkan rumah Nabi SAW dan rumah isteri-isteri Nabi dalam proses untuk membesarkan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi nak dibesarkan, maka rumah Nabi dan rumah isteri-isteri Nabi perlu dirobohkan, rumah Aisyah dan sebagainya. Maka sebelum dirobohkan, kata Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah dalam kitab Tabaqat Al-Kubra oleh Imam Ibn Sa'ad, dia kata sesungguhnya kalau dihitung keluasan rumah Nabi, dia kata keluasan rumah Nabi, dia kata keluasan rumah Nabi lebarnya tidak lebih daripada, dalam kiraan hari ini disebut tidak lebih daripada 3 meter. Lebar rumah Nabi SAW tidak lebih daripada 3 meter. Dan kepanjangan rumah Nabi SAW, panjang dia tidak lebih daripada 5 meter. Panjang tak lebih dari 5 meter, lebar tak lebih daripada 3 meter. Demikianlah rumah Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, maka kata Sa'id bin Al-Musayyib, alangkah indahnya kalau rumah Nabi SAW dapat dikekalkan, lalu ditunjukkan kepada orang-orang kemudian betapa mereka mencintai dunia dan mencintai kehidupan berbanding mati dan membenci akhirat. Maka sebab itu Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama salaf yang meninggal pada tahun 181 Hijrah, apabila ditanya kenapakah ramai orang benci mati, jawapannya kerana kita membina istana di dunia dan kita tidak membina rumah di akhirat. Kita tak bina rumah kita di akhirat, kita bina rumah di dunia. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, loceng dah bunyi banyak kali dah. Sebelum kita berhenti, saya suka sekali nak sebut kepada tuan-tuan, kalau dikaji semua akidah yang ada atas muka bumi ni, hanya akidah ahli sunnah wal jamaah yang benar-benar menekankan aspek akhirat.
Sebab tu kalau tuan-tuan lihat di seluruh dunia Islam, para mujahidin yang berjihad di dalam dunia Islam, ghalibnya orang Arab kata ghalib ni maknanya umumnya mereka bermazhab salafi atau bermazhab ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan tak jumpa orang sufi pergi berjihad, susah. Tapi tuan-tuan akan jumpa orang-orang sufi dalam majlis selawat dengan dihadiri oleh VVIP, orang-orang kaya, orang-orang yang bermewah-mewahan dalam majlis selawat, pegang tasbih yang berharga $1,000. Tuan-tuan akan jumpa dalam majlis tersebut. Tapi kalau tuan-tuan lihat di churchnya, tuan-tuan lihat di Kashmir, tuan-tuan lihat di Iraq, tuan-tuan lihat di seluruh dunia Islam, kalau ada jihad dan ada perjuangan resisten lawan kepada taghut atau lawan kepada kufar atau membela nyawa umat Islam, tuan-tuan akan lihat kebanyakannya, ghalibnya bermazhab ahli sunnah wal jamaah, memakai kitab-kitab Imam Ibn Taymiyah, memakai kitab Imam Ahmad, memakai kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan sebagainya. Maka tak peliklah kenapa ada orang melabel ajaran Wahabi atau sunnah ini sebagai teroris, walaupun secara benarnya tidak betul, tidak benar. Bukan semua yang berjihad itu sahih, ada yang guluk dan melampau seperti yang berlaku pada ISIS dan sebagainya. Kita tak setuju, tapi saya nak sebut kata secara kasar, kiraan mudah, akidah yang mengajak manusia kepada akhirat, mengajak manusia mencintai kehidupan selepas mati adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dalam akidah Syiah misalnya, mereka dididik dengan mut'ah, mereka dididik dengan tidak melakukan ibadat kecuali untuk mentaati imam, mereka dididik dengan keseronokan duniawi. Tuan-tuan lihat dalam akidah Mu'tazilah, mereka tidak mempercayai azab kubur, mereka tidak dididik untuk mempercayai kepada jin, mereka tidak dididik untuk mempercayai kepada kewujudan syaitan. Begitu juga akidah Jahmiyah yang tidak mempercayai takdir dan tidak meyakini ru'yah, melihat Allah. Akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah para salaf, satu-satunya akidah yang mengajak manusia untuk berani berkorban, berani untuk mengandaikan nyawa. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi